Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, puan moderator, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa, sahabat pencinta Al-Quran, seterusnya hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya untuk pasangan kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan bapa mertua kita. Seterusnya kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ni Allah Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan solat subuh tadi ni. Nah, beruntunglah orang yang bangun awal pagi tadi dapat melaksanakan solat sunat qabliyah subuh. Boleh buat solat sunat tahajud, witir dan sebagainya. Kemudian mulakan pula habis sembahyang subuh dengan membaca surah Yasin. Maknanya pagi-pagi yang mulia ni mata kita dimulakan dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya nikmat yang kita dapat pagi ini, subhanallah, tabarakallah. Nah, hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, beruntunglah bagi orang yang menunaikan solat subuh tadi ni. Seandainya solat subuh tadi ataupun hari ini hari yang terakhir buat kita hidup atas muka bumi Allah ni, maknanya subuh tadi adalah subuh yang terakhir dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi kita dihidangkan pula dengan qasidah yang mendayu-dayu daripada Imam Muda Dani Haris. Subhanallah, tabarakallah. Nah, sebab kita dengar mengalir air mata tanda rindu dan kasihnya kita kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintalah baginda Nabi.
Nah, cintalah kepada baginda Nabi sungguh-sungguh. Kerana Nabi SAW tidak akan menghampakan cinta kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tanda-tanda orang yang kasih dan sayang pada baginda Nabi. Di antaranya dia akan selalu menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Lidahnya akan selalu berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Seperti mana yang pernah saya maklumkan, mencintai baginda Nabi SAW adalah salah satu cabang daripada iman. Kerana Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya, kata ulama hadis, kalau dalam hati dia masih lagi ada insan yang lain yang paling dia sayang dalam kehidupannya, maka imannya belum sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sempurnakan iman kita dengan kita menjadikan baginda Nabi SAW insan yang paling kita sayang dalam kehidupan kita. Kerana kita akan duduk di dalam syurga, sabda Nabi, bersama dengan orang yang paling kita sayang waktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Boleh masuk syurga tu seronok dah. Tapi yang paling seronok sekali apabila kita dapat duduk bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita tengok kitab kita hadis 40 hadis kehidupan di alam barzah dan juga akhirat. Sebab tu beruntung bagi orang yang menuntut ilmu ni ibu ayah sekalian. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyampaikan kepada kita ilmu, bukan setakat ilmu waktu kita hidup di atas dunia ni saja. Bukan saja Nabi tinggalkan pesanan petua untuk selamat di dunia, bahkan Nabi tinggalkan kepada kita ilmu, petua, pesanan, garis panduan untuk kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat, yakni di alam barzah dan juga di hari akhirat nanti. Subhanallah, tabarakallah. Orang yang menuntut ilmu, dia bukan setakat dia boleh tahu ilmu yang ada di atas dunia ni. Bahkan ilmu belum dia mati lagi, dia boleh tahu dah apa yang akan berlaku dalam kehidupannya selepas berlakunya kematian. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai, siapa dia? Iaitulah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan sama-sama bermuzakarah tentang tajuk hadis yang ke-20, iaitulah golongan yang dimurkai oleh Allah ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebelum ni kita dah belajar ada hadis yang ke-19, iaitulah para nabi hidup di dalam kubur dan mendirikan solat. Kalau orang tanya kita, apakah amalan para nabi dan rasul ketika berada di alam barzah? Maka jawabnya, para nabi dan rasul, mereka berada di dalam makam mereka, iaitulah dengan mendirikan solat. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu kalau kita sayang betul-betul solat kita ni, lepas solat kita doa, ya Allah, engkau jadikanlah ibadah solat aku ini adalah amalan para nabi dan rasul ketika mereka berada di alam barzah. Subhanallah, tabarakallah. Sudah pastilah amalan tersebut amalan yang sangat-sangat disukai oleh para nabi dan rasul. Sebab itu Nabi SAW, kalau orang tanya kita, apakah kegemaran Nabi kita Muhammad SAW? Apakah kesukaan Nabi? Maka kita jawab, Nabi sangat suka untuk solat. Subhanallah, tabarakallah. Sehingga kan dalam kubur, dalam makam Nabi SAW solat di dalamnya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita tengok hadis yang ke-20. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata tuan pengarang, hadis yang ke-20, golongan yang dimurkai Allah ketika mereka bertemu dengannya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
Man khalafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqih laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Thumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ila akhir ayah. Ali Imran ayat 77, rawahu Muslim. Artinya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah palsu kerana ingin mengambil harta seorang Muslim dengan cara yang tidak betul, nanti dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah Ta'ala memurkainya. Kemudian Rasulullah membaca kepada kami sepotong ayat yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, sehingga akhir hayat. Keterangan hadis, orang-orang beriman yang soleh akan bertemu Allah dan mereka disambut dengan penuh penghormatan, kemuliaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Maksudnya, penghormatan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin, pada hari mereka menemuinya, yakni menemui Allah, ialah salam. Dan dia menyediakan bagi mereka pahala yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita tengok keterangan hadis ini, subhanallah, tabarakallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila Allah Taala sambut orang-orang yang beriman masuk dalam syurga, Allah kata apa? Allah kata salam. Salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disambut dengan penuh penghormatan, kemuliaan dan keredaan daripada Allah. Allahu akbar. Bayangkan ibu ayah sekalian, di hari akhirat, ahli-ahli syurga disambut oleh Allah dengan penuh kemuliaan, penghormatan dan keredaan daripada Allah. Padahal kita duduk atas dunia dulu, kita duduk atas dunia ni, pahala kita bukan banyak mana pun. Pahala yang kita buat, amalan yang kita buat bukan banyak mana pun. Tetapi punya hebat, Allah Ta'ala kurniakan ganjaran kepada kita. Bila ni? Waktu berada di hari akhirat nanti. Sebab itu disebut oleh ulama hadis, ulama tafsir, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman, Allah Ta'ala Ar-Rahman, pemurah. Allah Ta'ala sangat pemurah. Waktu bila? Waktu berada di atas muka bumi Allah ni. Waktu kita hidup, Allah Ta'ala sangat pemurah. Nah, orang yang buat maksiat ke, orang yang semayang ke, orang yang buat baik ke, orang yang buat jahat ke, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Nah, hampa tak mau semayang, tak apa. Rezeki Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Subhanallah. Nah, orang kafir, nah, mereka tak semayang, tak sembah Allah, rezeki mereka Allah Ta'ala bagi tak? Allah Ta'ala bagi. Maknanya pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila sebut di belakang Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Allah Ta'ala akan menjadi Allah Ta'ala yang Maha Penyayang ni waktu bila? Waktu kita semua berada di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala hanya akan sayang kepada orang-orang yang beriman sahaja. Waktu itulah orang yang tak beriman, orang yang banyak dosa, Allahu Akbar, takut sungguh. Silakan Allah Ta'ala rakam bagaimana keadaan orang-orang yang banyak dosa di hari akhirat nanti. Silakan Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah Ta'ala berfirman,
Jika kau tengok pada hari itu sungguh ngeri, kata Allah. Orang-orang yang banyak dosa kepada Allah, mereka menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang yang banyak dosa esok ni di hari akhirat, mereka akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak berani nak angkat kepala pada waktu itu. Macam kita lah ibu ayah sekalian waktu kecil-kecil dulu. Anak kita, cucu kita, bila buat silap kan, dia buat salah. Bila duduk depan kita ni tak berani angkat kepala, duduk tunduk tu. Allahumma salli Muhammad. Duduk tunduk tak berani nak angkat. Itu siapa dia? Baru mak ayah. Hak ni esok di hari akhirat, Allahu akbar, subhanallah, tabarakallah, akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak berani nak angkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu mereka berkata kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami pada hari ini, Ya Allah, kami telah mendengar gelak tawa ahli syurga, Ya Allah. Hari ini, Ya Allah, kami telah mendengar jeritan-jeritan ahli neraka, Ya Allah. Allahu akbar. Farji'na na'mal salihah. Maka kembalikanlah kami, Ya Allah, ke dunia. Kami nak buat amal ibadat. Sebab apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya pada hari ini, Ya Allah, kami yakin sungguh dah, Ya Allah. Yakin sebab apa? Sebab hari ini kami dah tengok dengan mata kepala kami, Ya Allah. Hari ini kami dah mendengar dengan telinga kami, Ya Allah, akan azab dan nikmat yang Engkau kurniakan kepada manusia. Allahu akbar. Waktu tu menyesal ni tak tahu nak abang dah. Dalam hati duk kata, Ya Allah, kenapa aku duduk atas dunia dulu? Aku tak buat amal ibadah, Ya Allah. Allahu akbar. Menyesal waktu tu tak boleh nak buat dah. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu akhirat, kata ulama, adalah tempat penyesalan bagi manusia. Tempat menyesal bagi manusia. Orang yang dah buat amal ibadat banyak dah pun menyesal lagi. Sebab apa? Sebab ada lagi amalan yang belum dia buat. Subhanallah, tabarakallah. Tu hak duk buat dah amal ibadat, hak tak buat lagi menyesal. Lagi menyesal. Dia duduk atas dunia, dia ada ilmu, dia tahu dah kalau semayang sunat duha, pahala dia cukup besar. Tapi tak buat-buat. Allahu akbar. Subhanallah, tabarakallah. Sedangkan nak semayang sunat ni, di atas kenderaan pun boleh. Syarat dia, kenderaan tu mesti bergerak. Sebab kata ulama, sembahyang sunat di atas kenderaan yang sedang bergerak, tidak wajib menghadap kiblat. Tak wajib menghadap kiblat. Tapi syarat dia sembahyang di atas kenderaan yang sedang bergerak. Kan? Sedang bergerak. Nak sembahyang atas motor, boleh tak? Boleh. Tapi syarat motor sedang bergerak. Jangan pergi tongkat motor bawah pokok, pergi duduk sembahyang atas motor. Itu tak boleh. Dia mesti motor sedang bergerak. Tengah duduk berjalan. Allahu akbar. Sahaja aku solat sunat duha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat. Subhanallah. Baca Fatihah, baca surah, kemudian rokok. Allahu akbar, tunduk sikit. Sami Allahu liman hamidah. Kan? Kemudian sujud. Allahu akbar. Bila sujud tu, tak perlulah sujud tu letak kepala rapat dengan meter motor. Kan, saya budak-budak lalu kata, pakcik ni nak ajak race lah. Kan, bukan rapat tu. Maknanya tunduk lebih sikit daripada yang kita rokok tadi ni. Menandakan kita sujud. Subhanallah, tabarakallah. Mata jangan pejam. Dia kata, Ustaz, saya kalau mayang tak pejam mata tak boleh, Ustaz. Sambil duduk bawa motor, pejam mata. Satgi jaga-jaga, duduk dalam parit. Ataupun duduk bawah lori, ya jawab dia. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan maknanya boleh. Kalau kita nak semayang di atas kenderaan. Sebab semayang di atas kenderaan yang sedang bergerak, tidak wajib menghadap kiblat.
Sebab tu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, beliau waktu bergerak pergi ke satu-satu lokasi, waktu beliau bertugas, ketika almarhum bertugas, maka beliau mendirikan solat sunat duha di atas kenderaan. Begitu juga saya kalau ada kuliah-kuliah duha, kuliah saya pukul 9, saya keluar pada rumah pukul 8, saya akan ambil ayat semayang siap-siap, kemudian akan solat di atas kenderaan. Subhanallah, tabarakallah. Nah, boleh kita try bakat-bakat belajar buat amal ibadat. Kita ada ilmu dah. Kan, kita ada ilmu dah, kita try belajar buat amal ibadat kita. Sebab yang akan tolong kita esok di hari akhirat ialah amal ibadah kita. Ilmu dia tolong kita waktu dunia ya. Nah, ilmu adalah garis panduan kepada kita untuk kita nak buat amal ibadat. Ilmu adalah pemimpin kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah. Tetapi yang akan menolong kita esok di hari akhirat bukan ilmu, tetapi adalah amal ibadah kita. Amal ibadat tu, pahala yang kita buat, hak itulah yang akan tolong kita. Nah, kalau setakat ada ilmu, maknanya mengaji bagi banyak tu, lepas tu amalan apa tu saya buat. Takkan tolong kita. Nah, dengan ilmu itulah akan membimbing kita, membuatkan kita melakukan amal ibadah dan memastikan bahawa amalan kita diterima oleh Allah. Sebab orang yang jahil, bila dia buat amal ibadah, Allah Ta'ala tak terima amalannya. Sebab dia buat amal ibadah dalam keadaan jahil. Berbanding dengan orang yang berilmu. Sebab itu kata ulama', orang yang menuntut ilmu, bila dia buat amal ibadah masih lagi silap, masih lagi salah, amalannya tetap diterima oleh Allah. Sebab apa Allah Ta'ala terima amalannya? Sebab dia sedang belajar. Tetapi bagi orang yang tak belajar, Allah, na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kata Tuan Guru pengarang kitab kita, qala musannif rahimahullahu ta'ala, sebaliknya orang-orang kafir ataupun orang mukmin yang banyak melakukan maksiat, mereka nanti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah Ta'ala memurkai mereka. Antara dosa yang mengundang kemurkaan Allah itu ialah orang yang sanggup bersumpah palsu dengan nama Allah kerana ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak betul. Mereka sanggup melakukan bermacam-macam tipu helah, putar belit, mengupah peguam yang hebat dalam penghujahan, memberi rasuah dan sebagainya untuk menang dalam kes merebut harta orang lain yang mereka dakwa sebagai harta mereka. Jika ditakdirkan dia menang kes itu, padahal dia sendiri sedar dia di pihak yang salah, maka kemenangan itu pada hakikatnya adalah sepotong api neraka yang diberikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maknanya bahayalah kalau siapa yang pernah buat sumpah palsu ni. Dia buat sumpah palsu tu tujuan dia untuk apa? Untuk mengambil harta orang lain. Allahu Akbar. Maka kata ulama, kemenangan yang dia dapat, dia tahu dia salah tapi dia puasah nak ambil juga. Dia upah peguam yang hebat-hebat, tiba-tiba dia menang. Maka pada hakikatnya kata ulama, dia sedang menempah sepotong api neraka yang akan diberikan kepadanya. Api neraka Allah ni. Sabda Nabi SAW, seandainya api neraka ni jatuh sebesar hujung kuku kita ni ya. Api neraka sebesar hujung kuku kita. Kalau jatuh mai ke dunia, nescaya hancur lebur habis dunia ini. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga dengan pakaian-pakaian ahli neraka. Sabda Nabi SAW, seandainya pakaian-pakaian ahli neraka diletakkan di antara langit dengan dunia. Nah, diletak tengah-tengah langit dengan dunia, diletak tengah-tengah. Bumi dengan langit tu, diletak tengah-tengah pakaian ahli neraka. Nescaya mati habis segala makhluk yang berada di atas muka bumi Allah ni. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita tak mampu untuk duduk dalam neraka walaupun seketika.
Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita tengok sikit pada pagi yang mulia ini. Apakah yang dimaksudkan dengan sumpah dusta ataupun sumpah palsu? Sumpah palsu ataupun sumpah dusta ini adalah dengan sengaja, baik dalam perkara yang sudah terjadi ataupun sedang terjadi atau yang akan terjadi. Baik dengan bentuk penolakan ataupun penetapan sesuatu perkara. Maknanya, dusta palsu ni dibuat dengan cara sengaja. Ya? Dengan cara sengaja. Sama ada dalam bentuk perkara yang telah terjadi, ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Baik dengan bentuk penolakan ataupun penetapan. Misalnya, dia bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, aku tidak melakukannya. Padahal dia sedar bahawa dia telah melakukannya. Ataupun mengatakan, demi Allah, aku melakukannya. Padahal dia tidak melakukannya. Atau mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki hutang padamu. Padahal dia memiliki hutang kepada orang yang diajak bicara itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni sumpah palsu ni. Imam Az-Zahabi berkata, sumpah palsu, ghamus, menjerumuskan, adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja berdusta dalam sumpahnya. Disebut ghamus kerana sumpah ini menjerumuskan seseorang yang bersumpah itu dalam dosa. Ada yang mengatakan menjerumuskannya dalam neraka. Orang yang sumpah palsu ni akan menyebabkan dia dicampak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita tengok pula apakah hukum sumpah palsu. Sumpah palsu hukumnya haram. Dan para ulama bersepakat memasukkan sumpah palsu ini dalam kategori dosa besar. Dalam kategori dosa besar. Kerana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bersumpah. Sudah pastilah kita bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, billahi, tallahi. Dosa sumpah palsu yang sangat besar telah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan memasukkannya dalam kategori dosa besar yang mengiringi syirik dan uququl walidain, yakni derhaka kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, dia berkata seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Baginda Nabi SAW menjawab isyrak, yakni menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dan beliau bertanya lagi, kemudian apa? Baginda Nabi SAW menjawab, kemudian derhaka kepada dua orang tua. Dan dia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu baginda menjawab, sumpah yang menjerumus, yaknilah sumpah palsu. Aku bertanya lagi, apakah sumpah yang menjerumuskan itu? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, tabarakallah. Rupa-rupanya sumpah palsu ni, dia duduk kategori dosa besar. Dia duduk sama taraf dengan dosa mensyirikkan Allah. Dosa derhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa kepada kedua ibu dan ayah. Dan yang ketiga, dosa iaitulah dosa sumpah palsu. Bersumpah palsu untuk mengambil hak seorang Muslim sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sumpah palsu dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka
dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang amat pedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebab itu Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang sumpah palsu ni. Sehingga kan esok di hari akhirat esok Allah Ta'ala takkan berbicara dengan dia. Allah Ta'ala takkan tengok wajahnya. Bila Allah Ta'ala tak mau bicara, Allah Ta'ala tak mau tengok wajahnya di hari akhirat, agak-agak tempat dia di mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sedangkan duduk atas dunia ni hebat dah dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan duduk dalam majlis ilmunya, dengan sedekahnya. Tetapi ketika hidup pernah buat sumpah palsu. Dan dia pula tak membatalkan sumpah dia. Nah, sebab tu kita ni bila kita buat satu-satu sumpah dan kita tak mampu untuk menunaikannya, ada cara dia untuk kita batalkan sumpah tersebut. Disebut dengan kifarah. Kifarah sumpah. Ataupun kita nak batal sumpah. Macam mana kita nak batalkan sumpah tersebut? Nah, macam mana kita nak buat? Ada 4 cara dia. Yang pertama, dia kena ikut turutan dia. Yang pertama, kena buat apa? Bebaskan seorang hamba. Ustaz, carilah ni hamba tak ada dah Ustaz. Bila tak ada, yang kedua, beri makan kepada fakir miskin 10 orang. 10 orang fakir miskin. Nah, ataupun beri pakaian 10 pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Nah, kemudian tak mampu juga Ustaz, duit tak ada. Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, saya ulang balik. Yang pertama, buat apa? Nak batalkan sumpah ni. Yang pertama, bebaskan seorang hamba. Tak mampu, bagi makan 10 orang fakir miskin. Tak mampu, beri pakaian 10 pakaian ataupun 10, beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Tak mampu juga, puasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa 3 hari berturut-turut. Tak mau hari ni puasa sehari, minggu depan sehari, lusa pula sehari, tak mau. Kalau dia puasa dah 2 hari, hari 3 tinggal, mula balik dengan satu. Tu macam mana nak habis Ustaz, lambat? Tak kira. Sebab syarat dia 3 hari berturut tu, 3 hari berturut-turut. Nah, jangan tinggal. Nah, tu cara kita nak batalkan sumpah kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengan mereka dengan perkataan yang menyenangkan. Dan Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka. Allahu Akbar. Maknanya Allah Ta'ala takkan melihat mereka dengan kasih sayang. Maknanya Allah Ta'ala akan pandang mereka dengan pandangan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan menambahkan kebaikan serta tidak akan memuji mereka. Sebab itu kita tengok turunnya ayat berkaitan dengan sumpah palsu ni. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dusta untuk mengambil harta orang muslim, maka dia pasti akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya. Al-Ashiyat berkata, demi Allah hal itu telah terjadi. Telah terjadi masalah tanah antara aku dengan seorang Yahudi. Dia mengingkari hakku, maka aku membawanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, apakah engkau memiliki bukti, saksi? Aku menjawab, tidak. Beliau SAW bertanya kepada si Yahudi tersebut, bersumpahlah. Aku berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah dan pergi membawa hartaku. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit sampai akhir ayat. Syekh Basim Al-Faisal Al-Jawabirah Hafizullah Ta'ala berkata, hadis ini memberikan faedah, yakni ancaman keras kepada orang yang bersumpah palsu
untuk mengambil harta orang muslim. Menurut semua kaum muslimin, ancaman ini tertuju kepada orang yang mati tanpa bertaubat. Sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah, ia bertuju ataupun ia kena kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diseksa. Penyebutan harta seorang muslim dalam hadis di atas tidak menunjukkan bahawa harta kafir zimmi halal atau tidak haram diambil dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Mengambil harta kafir zimmi juga adalah haram. Tetapi tidak mengharuskan adanya hukuman besar tersebut. Kesimpulannya bahawa hukum seorang muslim dan kafir zimmi tidak berbeza dalam masalah sumpah palsu, ancaman terhadap sumpah palsu dan pengambilan hak keduanya dengan cara yang batil. Namun keduanya berbeza dalam masalah kadar hukum. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu mengambil harta dengan cara menggunakan hadis yang palsu, sangat-sangat mengambil dengan sumpah yang palsu, sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Walaupun harta tersebut atau orang yang bukan Islam, kita sangat-sangat dilarang. Sebab bila kita buat macam tu, kita telah menzalimi mereka. Dan orang yang kena zalim, tak kiralah orang tu Islam ke, orang tak Islam ke, bila mereka berdoa, maka doa mereka tak ada hijab di sisi Allah. Sebab tu kita jangan buat naya ke orang. Kita jangan jadi zalim kepada orang dengan kita mengambil harta mereka. Kemudian kita tengok bersumpah untuk mengambil hak seorang muslim menjadi sebab masuk neraka, walaupun harta itu sedikit. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan syurga baginya. Seorang lelaki bertanya, walaupun hak itu kecil, wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, walaupun sebatang kayu siwak. Walaupun sebatang kayu sugi. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan kepada kita hadis tersebut betapa beratnya keharaman melanggar hak-hak kaum muslimin. Walaupun hak yang diambil kecil. Apatah lagi kalau benda yang kita ambil tu benda yang besar. Begitu juga sumpah palsu dilarang untuk melariskan dagangan. Kita dilarang untuk guna sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa ada seorang memasarkan barangan dagangannya di pasar. Lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia telah menjual barang dagangannya dengan harga sekian. Padahal dia belum menjual barang itu dengan harga yang disebutkan untuk memperdaya seorang daripada kaum muslimin. Maka turun ayat yang menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebab tu jangan, bagi yang berniaga, jangan gunakan sumpah palsu. Contohnya orang yang menega buah. Orang tanya, buah ni elok ke? Oh wallahi ya, elok ni buah ni, saya baru ambil ya, apa semua segar. Balik-balik tengok, Allahu Akbar. Nak makan pun tak boleh. Maknanya dia telah buat sumpah palsu. Ataupun dia nak buat taktik perniagaan dia. Dia nak abang kata barang dia ni dia nak bagi laris jualan dia. Dia letak satu dia tak ada 3 longgok buah. Ada 3 longgok buah dan satu lagi dia asingkan satu longgok lagi. Lalu orang main nak beli longgok yang 3 ni. Oh, dia kata, wallahi hak 3 ni, wallahi orang dah beli dah. Kalau nak yang ni, satu ni saya tak jual lagi. Hak 3 tu saya dah jual dah. Padahal dia tipu. Sebab apa? Sebab dia nak abad kat orang, barang dia dah laku dah. Tinggal satu ni ya, orang tak ada orang beli lagi. Jadi orang pun terpaksa ambil. Sebab apa? Sebab dia buat sumpah palsu yang mengatakan barang yang dia jual, barang yang disediakan itu telah pun dijual. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu
Kita muhasabah balik diri kita kalau kita ada terlibat dengan sumpah-sumpah palsu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat kepada Allah, kemudian batalkanlah sumpah-sumpah tersebut dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ataupun kita pernah bersumpah sebelum ni, tapi kita tak mampu nak menunaikannya. Cara nak batalkan sumpah tersebut, macam saya sebutkan tadi, bebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu, beri makan kepada 10 orang fakir miskin. Jika tak mampu, beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ataupun tak mampu juga, berpuasalah 3 hari berturut-turut. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi yang mulia ini Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita. Seperti mana yang saya sebut, ulama sebut kalau kita nak pemudahkan sesuatu urusan kita, kata dah hari itu kita ada orang kata apa, kita nak akan jalani ujian ke, kita nak kena pergi satu tempat yang kita rasa tempat tu sulit, ataupun perkara-perkara yang melibatkan mahkamah dan sebagainya, maka mulakanlah hari itu dengan sedekah. Buat duit dalam tabung masjid ke, tabung surau ke, doa, ya Allah, hari ini ya Allah aku ada urusan di mahkamah, ya Allah, pemudahkanlah urusan aku ni, ya Allah. Minta itu. Ataupun ya Allah aku kena pergi tempat-tempat ni, ya Allah, satu tempat yang jauh, ya Allah, jadi selamatkanlah aku dalam perjalanan, ya Allah. Ini cara-cara untuk kita, Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita, iaitulah dengan bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Seandainya kami pernah terlibat dengan sumpah palsu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kaampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kaampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepada-Mu, ya Allah. Dan kami dapat mengenali Nabi kekasih-Mu, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka berdua, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah
jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah. Apabila kami sudah tidak ada lagi di atas muka bumimu ini ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkanlah sahabat-sahabat kami ya Allah yang sedang diuji penyakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, panjangkanlah usia mereka ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami ya Allah pada saat kami sedang menghadapi sakaratul maut ya Allah. Pemudahkanlah urusan lidah kami ya Allah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah pada saat kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Pemudahkanlah kami di barzahmu nanti ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami ya Allah ketika berada di mahsyar nanti ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurgamu ya Allah bersama dengan Nabi kekasih kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk melihatmu ya Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti ya Allah. Berkatilah kami ya Allah, redalah kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau berkatilah rezeki penaja-penaja kami ya Allah. Kurniakanlah kesihatan yang baik buat mereka ya Allah. Lapangkanlah rezeki seluas-luasnya buat mereka ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit mereka ya Allah. Berkatilah mereka ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka ya Allah di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, kita ada soalan daripada Puan Nur Hazizah. Soalannya Ustaz boleh kalau orang tu ambil tanpa beritahu kita dan selepas tu baru dia nak beritahu yang dia ambil duit kita, adakah dia juga dikira berdosa besar? Ya, dia cukup sebab dia mencuri. Sebab ambil tanpa pengetahuan pengetahuan pemilik harta tersebut, maka itu dipanggil mencuri. Tapi bagilah sebab lepas tu baru dia abang, tapi seeloknya bagi tahu terlebih dahulu. Dan bila dia ambil, bila tuan dia kata tak apalah aku halal, tak apa. Tapi kalau tuan dia kata kena bayar balik, kena bayar balik. Sebab dia dikira mencuri. Lah. Apatah lagi pun kalau kita bersangkut dosa yang sangkut dengan orang ni cukup payah. Kerana lah dia ambil itu, dia lupa nak abang, tiba-tiba dia mati. Hak ni payah. Dan tuan dia pun tak tahu siapa yang ambil, esok di hari akhirat jenuh nak cari balik. Wallahu a'lam. Okey. Setakat itu saja soalannya. Terima kasih kepada yang mengajukan soalan itu dan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Ada soalan ni? Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit. Tadi yang apa tu yang kita bayar denda kifarah tu kan, yang 4 tu. Ya, Allah SWT. Dia ikut urutan kan. Maksudnya kalau kita buat yang pertama tak boleh, tak mampu, kita buat yang kedua, bagi makan, ketiga pakai.
Jadi Ya. kalau macam tu maksudnya kalau dari segi harga lah saya fikir kan. Maksudnya makanan, harga makanan tu kira mesti lebih mahal daripada pakaian lah kan. Sebab Ya. kalau kita tak mampu pun kita beli. Kalau kata pakaian tu mahal, macam mana? Macam mana kita nak decide? Ustaz tak faham apa. tak masalah? Maknanya takat kemampuan kita. Kita ukur takat kemampuan kita. Bukan tak perlu beli mahal-mahal, takat kemampuan kita. Tak kisahlah berapa pun kita beli je. Bisa pun. Yang mampu kita, katakan kita mampu ya. Okey, Allah SWT. Yang penting fakir miskin. Okey, Allah SWT. Okey, kita bagi je lah makanan ke pakaian lah. Ya. Dah kalau tiga-tiga tu tak mampu, baru kita puasa 3 hari berturut-turut. Tapi mesti tak mampu dulu yang 3 tu lah. Kita tak boleh terus puasa kan. Ya, betul. Allah SWT. Okey, elok, hebat. Soalan tu hebat. Alhamdulillah. Okey. Memang kenalah Ustaz kan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, dan terima kasih juga Ustaz atas kesudian berkongsi ilmu ini mengenai kehidupan di alam barzakh ini, iaitu golongan yang dimurkai Allah SWT ketika bertemu dengannya. Sebagai hamba yang beriman ini, janganlah kita melakukan perkara yang ditegah, kerana setiap tegahan itu adalah untuk kebaikan diri kita juga dan agar hidup kita ini sentiasa berada dalam keredaan ilahi. Dan semoga Allah SWT mengurniakan hidayah kepada kita semua supaya dapat mengisafi perbuatan sendiri dan mengambil teladan daripada peringatan terdahulu. Dan semoga kita semua tergolong dalam kalangan yang berjaya meraih nikmat di akhirat kelak. Dan amin ya rabbal alamin. Dan semoga terima kasih kepada penaja sebab program kita, semoga dilimpahi rezeki dan keberkatan umur. Dan Ustaz kita dah akhiri solat itu tadi, dan sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah Taala memudahkan kita. Sama kita. Sama-sama.